Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الأصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada petang yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan ibadah kurban. Cuma masih ada beberapa pertanyaan walaupun ibadah kurban sudah selesai, kerana ada beberapa perkara yang berlaku waktu kurban kemarin yang dipersoalkan, yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Antaranya, ada seseorang yang menyembelih haiwan kurban, contoh seekor kambing. Dia sembelih seekor kambing ni, semua dia ambil, semua dia makan tanpa diberikan kepada orang miskin, tanpa dia hadiahkan. Kita ada bincang ke belum benda ni? Selalunya belum lah. Kalau dah pun belum je, senang cerita. Kalau dah nanti banyak tanya ustaz tu. Jadi ada satu hamba Allah ni sembelih kambing, seekor 20 kilo tu dia bolotnya semua. Di tempat kita benda macam ni benda biasa ke luar biasa, atau biasa-biasa je? Luar biasa. Bila jadi luar biasa, akhirnya jadi fitnah. Berbunyilah di sekitar daerah orang tu tinggal, sampailah kepada kami. Yang tak best itu, orang yang tak ada ikut campur, orang yang bukan di bidang agama pun jatuhkan hukum. Tuduh sana, tuduh sini, menghina pula orang tu. Salah betul belum lagi ni, betul? Tapi dah jatuh menghina. Memang kebiasaan kita akan bahagikan kepada 3 bahagian lah. Pertama, peserta kurban. Kedua, orang miskin. Ketiga, hadiah. Jadi saya nak minta izin dulu, boleh ke kita bincang ni walaupun kurban dah habis? Boleh. Kalau sebelum ibadah kurban kita bincang, itu namanya preparation, persiapan. Kalau setelah ibadah kurban kita bincangkan, kalau orang bekerja namanya postmortem. Jadi kita tengok apa kelemahan, jadi kita belajar daripada real case study. Kadang-kadang bila tak ada praktikal, ya, hanya teori, tak nampak real case apa sebenar dekat field, dekat praktikal tu. Bila dah buat baru nampak macam ni macam mana, macam ni macam mana, macam ni macam mana, ya. Di sini namanya, kalau dalam beberapa kitab ulama mengatakan ini bab masail tanya jawab. Tanya jawab ni lebih sesuai dengan masyarakat lah, sebab dia berlaku atas real case study, atas perkara yang terjadi
di sekeliling orang yang bertanya tu. Baik. Terlebih dahulu, yang difahami sebahagian masyarakat kita, sembelihan kurban tadi dibahagikan kepada tiga departmen lah, tiga bahagian. Pertama orang miskin, kedua orang yang mampu hadiah, ketiga orang yang menyembelih. Jadi kalau merujuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tama'asantum bihima kitabullah wa sunnati. Kata Nabi, telah aku tinggalkan dua perkara yang mana kalian mustahil akan sesat. Lan tadillu ma, ada sabdu di situ. Bukan kata sesat biasa je, tak akan sesat. Mustahil sesat. Sebab kalau ada sabdu menunjukkan sangat-sangat. Kalau kita baca iyyaka na'budu, mustahil ada Tuhan lain yang disembah. Bukan hanya padamu ku menyembah, tidak. Mustahil ada Tuhan lain yang disembah. Jadi kalau kita berpegang kepada ayat ini, lan tadillu ma, mustahil akan sesat. Ya. Selagi berpegang kepada dua perkara. Apa dia? Quran dan sunnah. Jadi kita cuba tengok yang orang kita ni faham bahagi kepada tiga departmen, miskin, hadiah, peserta kurban, mana dalil dia. Kalau sebut dalil, bukti sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis. Bukti ataupun apa hujahnya yang bagi kepada tiga bahagian tadi, itu merujuk kepada surah Al-Hajj ayat 36. Surah Al-Hajj ayat 36. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, maka ketika telah roboh. Roboh ni jatuh. Ini merujuk kepada haiwan yang disembelih yang namanya unta. Sebab unta kalau disembelih, dia dalam keadaan baring ke berdiri? Diri. Bila dia sembelih tu, dia dalam keadaan berdiri. Kambing, lembu, jangan kau sembelih berdiri je, dia tendang je kau kan. Lembu, unta berdiri. Jadi kalau dia berdiri, katakanlah ni badan dia, leher dia kan panjang kan, jadi dia potong di bawah leher yang dekat dengan badan tu waktu dia berdiri. Waktu dia berdiri, elok dia berdiri. Bila dia potong tu, nanti dia mati, dia jatuh. Jadi ayat ni, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, ketika telah roboh haiwan sembelihan tadi. Haiwan apa yang roboh di sini? Unta. InsyaAllah tidak. Dan itu praktikal. Sebab unta ni, sebab itu dalam hadis pernah mengatakan orang mukmin ini seumpama unta yang ditambat. Tahu tambat? Yang diikat. Unta tu letak macam tu je, dia tak bergerak. Lagi kalau jadi orang Islam mukmin ni, dia punya taat dengan Allah dan Rasul, dahlah dibiarkan je, dia tak lepas ke mana-mana, ditambat pula lagi, diikat lagi. Macam tu taatnya unta. Faham Ustaz kami? Begitu. Ya. Dulu kan selalu juga kan tempat kita sembelih unta dulu kan. Dulu-dululah. Sekarang masih lagi jarang dah. Unta tak suka tempat sini kot. Dia tak nak datang. Dia kata panas. Dah, nanti Mika ajak borak menjadi ni. Ngaji. Faham? Maksudnya فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, ketika telah roboh haiwan tadi tu. Nanti orang tanya, macam mana pula haiwan tu roboh? Bukan sembelih dia dah roboh ke? Kan tanya nanti. Tak bagi tahu awal-awal. Maksudnya bila dah mati unta tu, haiwan kurban lah.
Faqulu minha. Pertama Allah perintah faqulu minha, maka makanlah sebahagian daripada haiwan tersebut. Ini juga termasuk sunnah peserta kurban memakan haiwan kurbannya. Yang kedua, wa at'imu qani'a, berikanlah kepada orang yang tidak meminta-minta. Orang tak meminta-minta ni orang mampu. Wal mu'tar, dan berikanlah kepada orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta dalam syariat Islam terbahagi kepada dua kategori. Pertama, meminta-minta di kategori miskin. Kedua, meminta-minta di kategori fakir. Apa beza miskin dan fakir? Orang kita selalu dia borong tak semua ni? Fakir miskin dia kata. Dia tak, dia asing Fakir lain, miskin lain. Macam ni. Kalau dalam asnaf, dia 8 asnaf. Fakir, miskin. Fakir ni, miskin dulu. Miskin ni katakanlah expenses, keperluan dia sebulan RM1,000. Ni contoh. Keperluan dia RM1,000. Tapi dia ada kurang dari 1,000, lebih daripada 500. Ini kategorinya orang miskin. Walaupun nampak dia berkereta, ada rumah, mungkin dulu bisnes okey, lepas tu bankrupt, betul? Nampak dia rumah besar, kereta besar, bini pun besar juga. Contoh, laki pun besar, kan? Ini bukan kata dia ni macam mana pula? Dia miskin, betul tak kan? Bukan. Dia tengok keperluan dia. Tapi kalau keperluan dia 1,000, tapi pendapatan dia kurang 500, ini kategori fakir. Boleh bezakan fakir dan miskin? Dia bukan sama fakir miskin, asing. Ini termasuk orang yang meminta. Kemudian di sini diberikanlah kepada orang yang minta-minta itu, dan orang yang tidak meminta-minta, orang yang tidak meminta, pemberian tadi jatuh namanya hadiah. Tapi orang yang meminta-minta jatuh namanya memanglah miskin. Namanya apa? Sedekah. Jadi bezakan hadiah dengan sedekah. Sebab ada satu AJKK ni, dia tanya, Ustaz, ada satu ustaz ni kami bagi dia sumbangan untuk dia mengajar, dia tak nak terima, dia kata. Sampaikan tak nak terima, lepas tu dengan raut wajah yang agak tak sedap. Dia kata, macam mana tuan serahkan sumbangan tu? Saya kata, Ustaz, ni sedekah daripada kami. Ustaz ni nak bagi tahu bukan semua ustaz fakir dan miskin. Betul tak kan? Kalau ada ustaz yang faham benar istilah sedekah, berarti dia layak tak terima? Tak layak. Jadi mantapnya apa? Selesanya apa? Hadiah. Kalau hadiah walaupun ustaz tu miskin, dia ambil tak? Ambil. Walaupun dia mampu, dia ambil tak? Ambil. Kena faham benda tu. Itu. Jadi itu yang kadang-kadang jadi. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam makan tak daripada hasil sedekah? Tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak. Ingatkan Salman Al-Farsi ketika ingin menguji nabi ke bukan, sebab dia belajar dalam kitab-kitab pendeta dia, kalau nabi itu kalau dia bagi makan yang mana namanya sedekah, dia tak akan makan. Ketika dia dibagi hadiah, dia makan. Kan Salman Al-Farsi datang daripada Parsi kan,
Datang daripada Persia datang, dia kata dengar ada Nabi, dia datang. Pertama cara dia test, dia bawa, dia kata ni sedekah. Nabi ambil sedekah. Nabi panggil sahabat, ajak makan. Tapi Nabi makan tak? Tak. Saman tengok. Nanti besok ni datang lagi, dia bawa hadiah. Nabi panggil lagi sahabat. Nabi join makan. Di situ. Ya, perbezaan antara sedekah dan hadiah. Kadang-kadang orang kita nak bagi orang, semua rasa miskin je. Betul kan? Semua dia rasa sedekah. Ya. Takut nanti orang kecil hati. Ya. Ni sedekah makcik pada engkau. Hadiah lebih aman, ya. Adapun orang yang meminta-minta dipanggil sedekah. Baik. Seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini kita bincang spesifik terus mazhab Syafi'i. Mungkin kita tak bincang 4 mazhab sebab benda ni agak complicated sikit. Kita bincang mazhab Syafi'i je dulu. Seorang ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Imam An-Nawawi. Biasa dengar kan? Imam Nawawi ni. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Di sini dalam ayat tadi, cuba tuan-tuan puan-puan yang punya Quran tadi cuba semak balik ayat yang kita bincang tadi. Fa idza wajabat junubaha faqulu minha wa atinul qani'a wal mu'tar tadi tu. Ketika telah roboh haiwan kurban yang kita sembelih tadi, makanlah sebahagian daripadanya. Surah Al-Hajj ayat 36. Berilah kepada orang yang tidak meminta-minta, berikanlah kepada orang yang minta-minta. Ada tak dekat situ kata bahagi sama rata 1/3, 1/3, 1/3? Tak ada. Dia cuma kata agihkan. Betul? Ketika tidak dikatakan harus equal 1/3, kami faham. Termasuk Syekh Mustafa Al-Bugha, dia mengatakan harus bagi 1/3, 1/3, 1/3. Itu fatwa ulama. Ya. Tetapi kalau merujuk kepada perintah Allah Azza wa Jalla pada asalnya, dia tidak mengatakan macam harta faraid 1/8, 2/3. Kan kalau harta faraid terus dibagi spesifik berapa percentage. Tapi dalam ayat ni ada tak sebut percentage? Tidak. Bila tak ada sebut percentage, dia cuma sebut department pembahagian tadi. Akhirnya ulama berselisih tentang pembahagian daging kurban. Yang diperselisihkan apa? Banyak. Pertama, boleh tak ada department yang 3 ni tak dapat? Faham maksud kami? Kan tadi Allah kata perintahkan bagi pada peserta kurban makan, lepas tu agihkan pada orang miskin, sedekahkan miskin, hadiahkan orang kaya. Pertama, dia kata ada bahagian yang tak dapat. Contoh, orang miskin dia tak bagi, dia bagi orang yang kaya je dihadiahkan. Ada berlaku? Ada berlaku. Ada pula berlaku dia hanya bagi orang miskin semua, dia pun tak makan. Ada berlaku? Yang kurban luar negara kan? Dia makan tak? Tak juga. Berarti dia ikut tak perintah asal Allah tadi? Tidak. Ini jadi macam-macam pandangan. Dan ini juga antara hujah kenapa dibenarkan berkurban di luar negara. Kalau pegang betul 3 department ni, peserta kurban kena buat, berarti boleh tak kurban luar negara? Sebab dia kena makan. Jadi ulama berselisih pandangan. Jelas? Baik. Kita bincangkan dulu. Apakah boleh semua hasil kurban dimakan oleh sahibul kurban? Apakah boleh semua hasil kurban dimakan oleh sahibul kurban? Ini maksud dimakan dah dimasak lah, bukan mentah-mentah. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu',
Apakah disyaratkan harus bersedekah sebahagian daripada hasil kurban atau boleh dimakan sendiri? Ini tajuk. Menurut Imam An-Nawawi, ada dua pendapat dalam mazhab kami, dia kata. Mazhab kami di sini, Imam An-Nawawi tadi mazhabnya apa? Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Telah disebutkan oleh penulis kitab mazhab masing-masing. Penulis kitab dalam mazhab Syafi'i kan ramai, jadi mereka ada tulis. Pertama, sahibul kurban, peserta kurban boleh memakan semua haiwan sembelihan kurbannya. Pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i, peserta kurban boleh makan semua haiwan sembelihan kurbannya. Siapakah ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpandangan seperti itu? Ada 4 orang. Pertama namanya Ibnu Suraij. Ibnu Suraij. Jangan kau ngantuk kau tulis Ibnu Surish. Ada yang tanya, Ustaz tadi Ibnu Surish tu bukan Surish, Suraij. Ngaji petang-petang ni bahaya engkau. Yang kedua Ibnul Qash. Ibnul Qash. Yang ketiga Al-Istiqhari. Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kita je yang tak cukup besar tak dengar. Al-Istiqhari. Sebahagian mengata Al-Istiqhiri. Al-Istiqhiri. Yang tepatnya Al-Ishtakhiri. Dan juga Ibnu Wakil. Ibnu Wakil ni macam biasa dengar sikit. 4 ni. Ibnu Suraij, Ibnu Qash, Al-Istakhiri, Ibnu Wakil. Mereka mengatakan dalam riwayat Imam Syafi'i ada menyebutkan. Jadi boleh makan semua. Mereka mengatakan begini, apabila ada seseorang sembelih haiwan kurban, contoh dia sembelih kambing, dia makan semua kambing itu, berarti dia dapat pahala sembelih kurban saja. Dia tak dapat pahala perintah Allah agihkan kepada orang miskin, agihkan sebagai hadiah tu. Faham maksud kami? Dia cuma mengambil keutamaan sembelih kurban saja. Keutamaan hanya mengambil ibadah keluar biaya sembelih kurban saja, inilah yang menjadi hujah orang sembelih kurban di luar negara. Sebab kalau menjadi syarat sembelihan kurban kena makan, kena hadiah, kena sedekah, berarti tak boleh kurban dekat luar kan? Sebab dia kena makan. Orang kita hari ni sembelih dekat rumah sebelah, masjid rumah sebelah pun tak makan daging tu. Betul tak kan? Ramai kan orang kita hari ni. Sunnahnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat yang dianjurkan. Sebahagian mazhab bahkan mengatakan wajib dia makan daging kurban dia. Walaupun kuat mengatakan sunat makan daging kurban dia, kalau sembelih kurban, faham maksud kami? Tapi orang hari ni ramai tak nak makan daging kurban ni, lagi-lagi kalau sembelih kambing. Apa yang orang takut benar dengan kambing ni? Menyondol. Itu semua mitos, itu semua pembengak. Tak adanya kambing tu darah tinggi, kolesterol, tak adanya. Itu semua mitos. Kalau mereka makan sepinggan nasi, kambingnya 5 kilo, ya kolesterol. Kau faham tak? Tapi setakat makan sepotong 2 kolesterol tak ada, itu sunnah. Tuan-tuan, dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, faqulu minha, maka makanlah sebahagian daripada itu. Siapa yang perintah di sini? Berapa ramai yang menolak perintah ini? Sebab ditakut-takutkan kolesterol.
Daging tu tak adanya kolesterol. Yang kolesterol bumbu masak tu. Mika masak lomak cili api. Betul? Santannya yang berlemak itu yang jadi punca. Akhirnya, maaf tuan-tuan talbis iblis, tipu daya iblis, ramai tak takut nak makan daging kambing ni tadi? Ramai. Padahal yang perintah nampaknya cuma makan daging kambing, daging sembelihan kurban. Tapi persoalannya, siapa yang perintah suruh makan? Allah. Sunnah ni dihidupkan tak di masyarakat kita? Tidak. Hati-hati. Ya. Jadi, terjawab tak soalan tadi? Ada pakcik seorang ni dia sembelih, lepas tu dia ambil semua kambing dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma masyarakat kita belum tahu. Akhirnya membawang semua. Yang bawang besar, bawang putih, bawang goreng pun dia bawa je. Tuan-tuan, hati-hatinya. Lepas tu dihina-hina pula orang tu. Dah tua-tua bangka itu pun tak tahu ke? Puan-puan, malam tadi kita ada bincang hadis ini. Masyarakat kita sekarang ni dah terkena virus yang disebarkan di iblis. Apa dia? Merasa kita ini suci. Bila orang buat dosa, kita hina orang tu buat dosa. Kau tengok anak si Jijah tu, yang ada nama Jijah, jangan terasa hati. Aku bagi contoh je, Kang muncung pula dengan aku. Kau tengok anak si Jijah tu, Jijah ni betul-betul dah lah waktu muda dia perangai tak senonoh. Anak dia dah beranak, anak besar pun disuruh anak dia tak senonoh. Ada kan orang macam ni? Laju dengar suara. Ini namanya masyarakat kita ni sekarang tuan-tuan. Virus yang disebarkan iblis ini apa? Merasa tak berdosa. Dia menghina saudaranya ketika ditakdirkan melakukan dosa. Tuan-tuan, kita ni ada macam-macam takdir daripada Allah. Tuan-tuan, boleh tak kita menolak takdir? Tak boleh. Antara takdir yang Allah takdirkan apa? Pertama, Allah mentakdirkan seseorang manusia melakukan dosa. Dosa tu kan takdir daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kewajipan kita ketika ditakdirkan berdosa? Bertaubat. Ada tak namanya takdir yang namanya Allah berikan kita rezeki? Ada tak? Setiap manusia mesti. Tak adanya manusia dia tak diberi Allah rezeki. Kalau Allah tak bagi rezeki, tak wujudnya mereka kat bumi ni. Tapi ketika Allah takdirkan kita diberi rezeki, apa kewajipan kita? Bersyukur. Ada tak namanya takdir musibah? Semua orang tak boleh lepas daripada takdir-takdir ini. Ketika dia ada musibah, apa yang dia kena buat? Maki 3,5 kilo. Inna lillahi, sabar nanti dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi, ketika seseorang ditakdirkan berdosa, bukan biarlah buat dosa, bukan. Siapa di sini tak pernah dari sejak dia lahir sampai hari ni datang masjid 3,5 ni, tak pernah buat dosa? Ada angkat kaki? Ada tak? Tapi seakan-akan kita ni suci bebenar macam malaikat, nampak orang buat dosa langsung kita hina. Ini perangai yang terlalu banyak di masyarakat kita. Betul kan tuan-tuan? Tak cukup dekat tu, masuk dekat Instagram, masuk dekat WhatsApp group. Acah-acah, ni jangan tiru orang ni, dakwah kononnya. Biasa tak orang bagi alasan tu? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ingat hadis ni. Tolong camkan, hafalkan betul-betul. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghina saudaranya ketika melakukan dosa, maka siap-siaplah sebelum dia meninggal dunia, dia akan ditakdirkan melakukan dosa yang dia hinakan kepada saudara tersebut. Betul? Saya ada beberapa sahabat, kenalan datang, ya Allah Ustaz, hari tu aku kutuk-kutuk orang tu, dia berskandal, akhirnya aku berskandal. Betul Ustaz, dia kata.
Faham maksud saya ni? Ini mentaliti kita, tuan-tuan. Yang saya cerita ni, yang kawan tadi, pakcik tadi sembelih kurban, dia ambil semua, dikutuk tak dia semasjid? Ni apa, ketukut tak hidung masin, macam-macam keluar. Ini penyakit yang besar. Salah betul belum tentu jatuh hukum lagi kan? Ternyata salah ke betul? Sah saja menurut mazhab Syafi'i di pandangan 4 ulama tadi. Betul? Walaupun nanti di bawah ini pendapat yang kedua, jumhur. Pendapat yang kedua, jumhur. Jumhur maksudnya apa? Majoriti ulama mazhab Syafi'i kata tak boleh makan semua. Kena diagihkan juga. Kalau sempat dimakan semua, kena denda, ganti rugi. Pendapat yang kedua, jumhur ulama mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i, dan pendapat yang kuat menurut majoriti ulama mazhab Syafi'i yang menulis kitab fiqh. Saya ulang. Pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i dan juga pendapat yang kuat menurut majoriti ulama mazhab Syafi'i yang menulis kitab fiqh, termasuk bahawa wajib untuk bersedekah. Wajib maksudnya apa? Dah namanya wajib, wajiblah. Betul tak kan? Wajib bersedekah daripada bahagian hasil kurban dengan nilai yang selayak dipanggil sedekah. Dengan nilai yang selayak. Apa maksud nilai yang selayak dia panggil sedekah? Sembelih kambing seekor 21 kilo, bagi sedekah, bagi berapa? 200 gram setengah seorang. Seorang je. Layak tak itu dipanggil sedekah? Tidak. Ini masih berdosa juga. Maksudnya dia bagilah walaupun seorang, tapi benda tu layak dipanggil sedekah. Kalau sempat tak ada langsung dia sedekahkan, dia kena ganti rugi. Ganti rugi apa? Nilai yang seharusnya dia sedekahkan tadi, berapa contoh? Katakanlah 2 kilo, 3 kilo ekor. 3 kilo ekor. 2 kilo atau 3 kilo daging kan? Selayaknya. Kambing sekilo berapa ringgit je? Sekilo bukan seekor. Nampak benar ngantuk. 20 ringgit, 30 ringgit 40 40 tahu pun. Kalau 2 kilo 80 ringgit. Jadi 80 ringgit duit tu jangan kata ganti rugi kau sembelih lagi seekor, bukan. Maksudnya 80 ringgit tadi hadiahkan kepada orang miskin. Itu denda dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i berselisih ke sepakat tentang pembahagian daging kurban? Berselisih. Cuma kita belum didedahkan dengan ilmu tersebut. Alhamdulillah ada kes tadi. Sebelum ni terfikir tak nak bincang, nak tanya bab ni? Tak ada. Dengan masalah orang tadi ditakdirkan buat benda itu di tempatnya, saya tahu, kemudian kita sebarkan, akhirnya orang dapat tahu. Dia sumber kebaikan, pakcik ni. Sumber kebaikan. Walaupun dia tahu, dia tak tahu, wallahu a'lam. Betul tak kan? Tapi sumber kebaikan. Oh, boleh rupanya. Betul tak kan? Contoh, nak kahwinkan anak. Tak tahulah kahwinkan anak ke, dia nak kahwin lagi ke. Macam kan? Raya kurban, dia sembelih seekor lembu. Betul? Lepas tu dia kata dia nak ambil semua lembu tu. Dia nak buat kundi kahwin. Boleh? Bolehlah. Sebab dia tadi dalam hukum mazhab Syafi'i, boleh tak dia ambil semua? Boleh. Ya. Sebahagian ulama mengatakan pengagihan haiwan kurban, daging kurban dalam bentuk mentah. Okey, Puan. Baik. Ada apa-apa nak tanya? Jadi bab-bab ni hati-hatilah ya. Kadang-kadang orang kita ni lebih pasak daripada tiang. Macam mana? Pepatahnya? Mika pun sama macam aku, tak reti berpatah. Betul tak kan? Melebih-lebih. Dia melebih-lebih. Benda tu salah betul belum tentu lagi. Betul tak kan?
Dia dah sebakut, dah 3,5 kilo, 5,5 kilo dia caci maki orang tu. Hati-hati puan-puan, hati-hati. Hati-hati. Puan-puan, dekat depan kita ni, boleh tak kita mengelak daripada orang yang di masyarakat kita, di kehidupan kita, kita tak nak jumpa orang yang tak buat dosa? Boleh tak rasanya? Tak mungkin. Sebab kita pun buat dosa. Bila jumpa orang buat dosa, biasanya manusia akan terpecah kepada 3 departmen. Satu buat je. Betul? Ada aku kisah. Yang ni selamat? Selamat. Ada yang satu kisah pula, dia berbulu. Tahu berbulu? Menyirap. Banyak benda minum sirap. Dia menyirap tengok orang ni. Akhirnya, hati dia tak tenang, dia mula cerita orang tu, maki orang tu. Diam-diam. Biasa kan? Ini. Tuan-tuan, kalau kita maki, caci, hina orang yang sedang melakukan dosa, tadi kita dah bincang, dia akan ditakdirkan melakukan dosa yang dia hina sebelum dia meninggal dunia. Dan sebahagian doktor, kalau ada doktor, wallahualam, ada sahabat saya doktor, dia kata, ketika kita kalau kita nampak orang buat dosa, kita maki-maki, kita marah ke gembira? Marah. Ketika kita marah, tuan-tuan, ketika kita marah, 2 minit setelah itu ke berapa masa lepas itu, daya tahan tubuh imun kita akan menurun. Orang yang suka panas baran, mengamuk, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit membibil, sikit-sikit moncong ni, daya tahan tubuh dia mula menurun. Rugi tak? Rugilah. Dahlah dia maki orang tu, dia ditakdirkan sebelum mati buat dosa tu, kemudian penyakit senang menyerang dia. Tapi kalau ambil langkah yang sebaliknya, dia berdoa untuk orang tu. Semoga Allah merahmatimu, wahai jijah, oi. Dia doakan. Hati dia marah ke lapang? Happy kan? Dia boleh ketawa, dia boleh senyum tak? Dalam kehidupan dia senyum. Ketika kita senyum 30 saat saja, sebagian doktor mengatakan akan membangunkan daya tubuh badan, susah nak diserang penyakit. Dan ketika kita doakan orang tu, puan-puan, orang ni kalau dia buat dosa sampai mati ke dia kekal melakukan dosa tu tak bertaubat? Tuan-tuan, kita ni, perempuan yang datang masjid mengaji ni, sejak lahir terus merangkak datang masjid sampai sekarang ke? Tak kan? Akil balik baru datang? Tak. Baru minggu lepas datang, Ustaz. Itu pun sebab dah kena gaut, kan? Kita datang sini kan ada punca-punca tertentu kan kita datang? Waktu muda dulu ada juga yang tak datang juga. Berarti berdosa. Tapi Allah takdirkan kita datang. Maksudnya walaupun dulu kita tak melakukan ibadah dalam keadaan berdosa, tapi kita berubah tak? Kita sendiri berubah. Jadi ketika orang melakukan dosa, jangan kita caci, jangan kita hina, kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, semoga Kau rahmatilah dia, berikanlah dia peluang untuk bertaubat. Doakan. Jumpa beribu orang, semua doakan macam tu. Ya Allah, Kau rahmatilah dia. Rahmati maksudnya berilah rahmat kepada dia untuk dia bertaubat. Tuan-tuan, kelebihannya apa tuan-tuan? Puan-puan, di hari dia bertaubat, di hari dia berhijrah, malaikat akan transfer ke akaun pahala kita, pahala free. Sebab dia berubah, ada tak contribution daripada doa kita? Ini kehebatan Allah Azza wa Jalla. Betul? Bayangkan. Dan tuan-tuan, ketika kita berdoa untuk dia, dia tahu tak kita doa untuk dia? Tak tahu. Ketika seseorang hamba berdoa kepada Allah untuk saudaranya tanpa saudaranya tahu, maka di kepalanya ada malaikat yang berdoa dengan doa yang sama untuk saudaranya tadi. Orang yang buat maksiat kita doakan, dia dapat doa siapa? Kita kan? Tapi kita dapat doa siapa? Malaikat. Sejuk tak hati? Termotivasi tak nampak orang buat maksiat kita doakan dia? Iya. Sebab hati-hati tuan-tuan, kalau kita sempat doakan saudara kita dengan doa yang mana saudara kita tu tak tahu, atas kepala kita ada malaikat yang mendoakan, yang mengaminkan dengan doa yang sama kepada Allah untuk kita. Tapi yang saya risau ni,
Tuan-tuan biasa dengar dalil ni tak? Barang siapa yang teraniaya, doanya mustajab. Orang kalau kena aniaya, biasa doanya macam mana? Baik ke buruk? Contoh, puan-puan lah, saya lempang seorang sekali. Contoh. Jangan diedit ni. Rasa teraniaya tak? Biasanya orang teraniaya dia doa apa? Celaka kan? Mampus kau, kata. Ada tak malaikat di atas kepalanya berdoa untuknya? Adalah. Betul tak kan? Dia kena tipu ni, kena langgar. Contoh bawa kereta orang sagat, langsung lari. Dia kena aniaya kan? Biasanya orang akan doa buruk kan untuk orang yang melanggar dia tadi. Padahal ada malaikat di atas kepalanya mendoakan doa yang sama kepadanya ketika dia mendoakan orang lain. Berarti ketika doa orang teraniaya mustajab, gunakanlah peluang doa mustajab tersebut untuk kebaikan diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ni doa mustajab ni. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah. Contoh tuan-tuan, ada raja datang ke tempat rumah tuan-tuan, dia kata, minta apa saja yang kau nak, akan ku kabulkan. Sekali permintaan. Waktu tu bawa bergaduh dengan jiran sebelah. Raja, oi, kau bagilah orang jiran sebelah ni sengsara hidupnya. Mika dapat apa? Tak apa-apa kan. Ambil kesempatan peluang itu untuk diri. Faham tuan-tuan? Ini corak pemikiran tuan-tuan, yang kadang-kadang orang sakit sebab ni lah. Ya, suka apa, kipoci. Tahu kipoci? Banyak benar makan kipoci. Ya, jaga hati dan perasaan. Ini punca penyakit, ya. Sebab dalam hadis mengatakan innama fi jasadi mudghah wa idza salaha salaha jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Dalam tubuh manusia ada seketul daging. Kalau baik daging ini, baiklah seluruh tubuh manusia. Kalau buruk daging ini, buruklah seluruh tubuh manusia. Ingatlah, daging tersebut adalah hati. Orang kalau hati dia busuk, maka badannya senang diserang penyakit. Kalau busuk hati, semua tak betul, dia akan rosak seluruh tubuhnya. Ketika hatinya baik, seluruh tubuhnya akan juga ikut baik. Jadi tuan-tuan, hati-hati. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Itu satu persoalan. Selesai? Selesai. Ada apa nak tanya bab ni? Baik. Orang Islam yang berdoa tadi, sesama saudaranya orang Islam. Jadi kalau misal atau Bible tu membenarkan orang bukan Islam, Membuka aib. Dan begini, ketika kita membukakan aib sesama manusia, dia ada hak manusia dengan manusia. Dia ada hak Islam dengan Islam, ada hak manusia dengan manusia tak? Ya. Peribadinya, seeloknya kita menutup aib. Betul? Seeloknya, sebaiknya. Kalau perkara itu lain kalau aib tersebut boleh mengakibatkan kerosakan secara umum. Contohnya apa? Orang tu pencuri. Betul tak kan? Ya, boleh dibukakan? Boleh dibukakan. Betul tak kan? Tapi dengan cara dibukakan kepada otoriti. Bukan kita yang membuka sendiri. Faham saya? Otoriti lah. Masyarakat kampung ke apa, serahkan pada apa. Tuan-tuan, lebih baik walaupun dia bukan Muslim, saya lebih memilih kalau keburukan tu berbentuk keburukan peribadi. Faham saya? Bukan keburukan menyerang agama Islam, ya. Keburukan peribadi. Saya juga lebih memilih sembunyikan, diamkan. Doa, nak doakan dia kafir kan, tapi bagi saya ini lebih kepada akhlak. Sebab sebahagian hadis mengatakan, sebahagian dalil mengatakan, ada satu amalan yang mengalahkan solat malam. Ada hadis mengatakan yang mengalahkan solat malam, yang mengalahkan tahajud, yang mengalahkan puasa sunat, yang mengalahkan baca Quran, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Apa dia amalan tersebut? Akhlakul karimah.
Sebab Nabi diturunkan di bumi untuk menyampaikan akhlakul karimah. Ya, kalau untuk non-Muslim, kalau benda itu keburukan peribadinya, bagi kita semua manusia melakukan kesalahan. Jadi tutuplah. Maksudnya bukan tutup kita sembunyikan, diamkan je lah. Betul? Tapi kalau keburukan tersebut yang boleh mengakibatkan rosak masyarakat, faham maksud kami? Mencuri, mengitu, mengini, yes. Yang itu kita serahkan kepada authority, lepas tu lepas tangan. Bukan kerja kita jadi polis pencin. Betul tak kan? Bukan kerja kita. Reporter tak berbayar, bukan kerja kita. Kerja kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, jaga hati ni jangan rosak. Termasuk, maaf saya kata, dalam grup-grup WhatsApp group, saya banyak dapat invitation WhatsApp group. WhatsApp group ni semua sebarkan, sampaikan mesej yang betul ke yang mengarut? Ada yang betul, ada yang mengarut. Satu je yang mengarut. Kalau tak penting, tuan-tuan, left group. Satu je. Sebab macam ni, tuan-tuan, air ni secawan ni, betul tak kan? Elok secawan, betul? Jatuh secuil saja kuping hidung. Tahu kuping? Bahasa mantapnya tai hidung. Larat tak mikir minum? Faham tak maksud saya? Kita dah jaga hati kita bersih dengan zikir, dengan baca Quran, dan kita terbaca, terdengar pula video benda buruk. Walaupun kita tak ikut komen, walaupun kita tak ikut apa, terngiang-ngiang tak nanti tengah masak, dalam tandas, tengah meneran? Ni tanya ni, terngiang-ngiang tak? Rosak tak kepala? Jangan masukkan, dia akan merosakkan. Walaupun dah setan, benda ni jadi point. Jadi lebih baik jangan sampai ada info buruk masuk sekali. Ya, so saya kata, ada kepentingan tak kita di situ? Tak ada. Left group, family group. Saya family group pun saya left je. Faham maksud kami? Kalau ceritanya membawang, mengkunyit, melengkuas, semua dia keluar. Sebab apa? Jujur saya kata, perempuan tak ada niat apa-apa ya. Cuma baca, cuma dengar je. Berapa minit setelah itu, bahkan mungkin sehari dua masih lekat di kepala kita. Betul? Selalunya otak ni benda yang dosa, dia lama sikit ingat. Kan rosak kalau satu video, satu rakaman. Betul? Jalan, ada kepentingan tak? Tak ada kepentingan. Left group, itu yang terbaik. Tak ada. Saya ada grup 1, 2 je. Itu pun grup kuliah. Tanya macam-macam, aku tak peduli. Betul? Tidur je tak sempat. Kan? Jadi tuan-tuan, tolong sibukkan diri ibadah. Kalau tak ada, kalau banyak benar masa nak tanya, banyak benar masa nak baca tu semua, Quran sehari berapa juzuk khatam? Juzuk bukan juz. Juz nanti korang kata, juz apple, juz temikai. Juzuk. Betul? Ada masa tengok YouTube, tengok tu, kalau tengok ceramah tak apa, tengok layan benda ni 10 minit, 20 minit. Quran tak baca, zikir tak selesai. Sibukkan diri dengan masa yang bermanfaat. Tuan-tuan, orang yang di dalam alam barzah, orang yang nanti dalam alam kubur, orang yang nanti dalam neraka jahanam menangis berpuluh berjuta tahun, minta hidup di dunia sehari je. Sebab dia tahu walaupun dapat hidup sehari je boleh mengampunkan dosa dia walaupun sepenuh langit dan bumi dengan bertaubat. Betul? Kita Allah bagi extend setiap hari ni. Tuan-tuan, expired umur kita basically per day, per hari. Bila kita sambung kontrak nyawa? Mika tahu tak nyawa Mika bila sambung kontrak? Bangun tidur, apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana fima. Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Betul tak betul ni? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin. Ya Allah, ya Tuhanku, bersyukur atasmu, ya Allah, yang telah menghidupkan aku kembali ba'da ma amatana, setelah mematikan. Berarti nyawa kita expired bila? Bila Mika tidur. Sebab itulah ada ibadah, waktu tidur kena cuci semua. Dalam tidur pun cuci diri sendiri. Kalau mati waktu itu dosa tak bawa. Apa dia? Berwuduk sebelum tidur. Bila dia berwuduk sebelum tidur, segala pergerakan dia dalam tidur
malaikat berdoa keampunan untuknya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang itu semua. Jadi tuan-tuan, nyawa kita extend. Manfaatkan nyawa kita ini, usia kita ini untuk ibadah. Penat, rehat, tidur, ambil cucu, peluk, main, itu, makan, rehat, ibadah lagi. Susun, penat, rehat, betul tak kan? Sambung lagi, penat, rehat, tuan-tuan, ibadah ya, ini untuk saya, bukan untuk perempuan ni. Wallahi. Ada tak Ustaz, kalau aku buat tak ikhlas apa guna Ustaz? Biasa dengar ni. Assalamualaikum. Biasa dengar ni. Puan-puan, ibadah itu ulama mengatakan ada 5 peringkat sebelum jadi khusyuk. Khusyuk nanti dulu. Pertama, ibadah kena paksa. Ibadah kena paksa. Dalam Islam, kalau anak tak solat, umur dia sampai 7 tahun, apa dia buat? Urutan. Ada paksa tak? Paksa. Masalahnya atuknya anak ni tak solat. Siapa yang nak berurutan? Atuk, bukan bapaknya anak ni. Bila dah dipaksakan, tuan-tuan, tak tahu paksanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dipaksakan solat, dipaksakan baca Quran. Jangan bermimpi nak rida terus. Tak adanya. Tak adanya Mika. Hari ni Mika bersemangat baca Quran, 2-3 hari lepas tu bateri low tak? Betul? Kena paksa sampai 2, 3, 4 bulan. Nanti akan lepas proses pemaksaan, masuk proses yang kedua, terbiasa. Betul? Paksa, dah terbiasa, terus terbiasa, tak rasa apa-apa. Dia cuma terbiasa, tak mengaji, tak sedap lah. Tapi tak ada efek. Nanti akan masuk peringkat ketiga. Apa dia? Dia dah mula rasa memerlukan. Hati tak tenang. Dia dah mula memerlukan. Mula faham tuan-tuan? Bila dia dah masuk proses memerlukan, baru nanti akan datang khusyuk. Nanti baru masuk ikhlas, nangis bagai. Jadi, boleh tak pertama buat tak ikhlas langsung tak buat? Tak boleh, tak akan jumpalah ikhlas tu. Faham tak kami? Sebab untuk sampai ikhlas, dia perlu melalui proses semuanya. Ustaz, saya teringin nak anak, besok kahwin tak lagi. Kau bayangkan je, kan tak masuk akal punya. Faham tak kami? Seakan-akan satu permintaan yang tak masuk akal. Saya teringin, Ustaz, saya dah mampu, ada duit semua, saya nak pergi haji besok, boleh tak Ustaz? Mana pula engkau Jah? Kau tunggulah tahun depan punya. Betul tak kan? Dia ada proses tak? Ada proses. Ada proses. Jadi dipaksakan dalam beribadah ni perempuan. Apa saja. Ya. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Aku tak tahu apa tajuk kita petang ni. Mika, kalau aku membebel suka berbenar kau Jah Kita sebenarnya masih dalam bab solat kan. Masih awal-awal bab wuduk kan. Cuma beg kitab tu dekat kereta anak saya. Tu yang cari-cari mana beg James Bond aku. Tak jumpa. Boleh. Baguslah tanya. Solat kasar, jamak kasar. Jadi Ustaz boleh beritahu, kadang-kadang saya pergi seminar mengenai tadi, saya boleh jamak kasar dalam 5 hari itu kan Ustaz. 5 hari tu. Baik. Pergi balik. Okey. Dan yang balance tu, boleh tak kita kasar setiap solat? Sebabkan seminar tu kadang masuk waktu solat balik. Kasar di setiap solat. Baik, begini. Dalam mazhab Syafi'i, kalau berniat melebihi 3 hari, maka daripada awal dia tidak boleh qasar. Kecuali duration perjalanan. Bagi saya satu kes. Puan pergi satu tempat di luar negara berapa hari? 10
10 hari. Berarti di sana, lesen di sana untuk mengqasarkan ada tak? Mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i dulu ni, mazhab lain nanti dulu ni. Ada tak? Elak. Jadi bila dia boleh pakai nak rasa aku ni boleh kasar, jamak kasar, duration perjalanan keluar daripada rumah, melepasi luar daerah startnya, sampai dia landed dekat hotel yang dia menginap. Duration perjalanan tu boleh jamak dan kasar. Bila dah landed, sebab tadi niat berapa hari? 10 hari, dah tak cukup syarat kan? Dia terus kena buat full biasa. Tetapi di sana ada keperluan tak? Ada namanya jamak, apa dia? Jamak hajat. Kan nanti kita bincang dulu. Masihkah kau ingat? Dia ada keperluan kan, nak pergi sana, travel sini. Jadi dia boleh tak menjamakkan zuhur dengan asar dia? Boleh, tapi caranya empat. Jamak sempurna, jamak tamam. Jamak tamam ni untuk orang yang ada keperluan, orang sakit, betul tak kan? Hujan, kan? Hujan, orang sakit. Jadi, kalau menurut mazhab Syafi'i, saya tak bincang mazhab lain dulu ni, sebab ini masuk celah-celah. Kalau hari tu kita bincang habis semua mazhab kan? Jadi kalau nak ulang balik, kena daripada awal balik ni. Sebab mereka kalau tanya, nampak macam angguk, faham. Jadi saya spesifikkan Syafi'i je. Kalau mazhab lain boleh sampai 15 hari Hanafi contoh. Ada satu lagi ni, forever and ever, selagi nak balik. Ada kan kita bincang kan? Hari tu kita bincang. Tapi saya tak suka bincang macam ni sebab tak dapat referen dia kan. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sudah berniat lebih daripada 3 hari, betul? Berarti dapat tak dia qasar? Tak. Tapi jamak boleh tak? Dengan alasan jamak hajat. Jamak tamam dalam kurungan ada keperluan. Tamam tu sempurna. Tamam. Jangan ganda-ganda. Ustaz, jamak mamam tu apa? Geli aku. Jamak tamam. Jelas? Puan? Kecuali kalau kita pergi berjalan, kita pergi 3 hari tempat tu, dan kita keluar ke tempat lain. Ya, sebahagian ulama mazhab Syafi'i dia continue. Boleh. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan dia continue, sambunglah. Sana 3 hari dia boleh jamak qasar, betul? Nanti sambung lagi 3 hari, dia start lagi daripada hari pertama, sebab dia terus bermusafir kan. Yang dicerita musafir tu duration perjalanan tadi tu. Dia musafir tadi tu, dalam dia berjalan tadi tu. Contoh dalam mazhab Syafi'i, tadi kalau dia niat 10 hari, boleh tak dekat sana dia qasar? Tak boleh. Jadi bila dia boleh qasar? Dalam perjalanan tadi kan. Berarti ketika dia memulakan perjalanan, dia start reset balik zero. Ada yang mengatakan begitu. Untuk bab ni macam-macam pandangan. Sebab tu daripada dulu, 20 tahun dulu mengajar, sampai sekarang orang yang sama tanya soalan yang sama. Tapi puan baru kali ni lah. Sebab apa? Dia macam-macam pandangan kan? Lepas tu pula jarang pakai. Itu yang jadi tak ingat. Dulu tak pernah hafal, sekarang tak ingat. Sama je. Tapi tak apalah, bertanya terus. Yang penting meniatkan diri untuk merapatkan ibadah kita serapat-rapatnya dengan sunnah Nabi. Walaupun belum sesuai, tapi niat nak sesuai tadi dah dapat dah. Itu. Ya. Jamak hajat dan saya pertama. Kalau saya keluar rumah, kan boleh muncul. Macam mana? Kalau kata saya keluar rumah, Flight pukul 7. Baik. so kita boleh tak kita zuhur dengan asar dekat rumah ke dekat airport? Dekat rumah, dekat airport. Bagus soalan. Rumah satu which one is? Keluar pukul berapa? Keluar saya pukul 2. Pukul 2. Waktu zuhur ke asar
boleh menjamakkan di rumah, tapi dengan empat. Sebab dia pakai lesen jamak tamam, bukan musafir. Lesen musafir kena keluar daerah, kan? Keluar daerah. Dan benefit lesen dia kena keluar daerah, kena lebih 80 kilometer. Itu lesen. Benefitnya apa? B2 dapat bawa apa? B2. D2 dapat bawa apa? Lesen kan? Ada lesen kereta kan? Okey. Untuk dia musafir, syaratnya perjalanan kira lebih 80. Kemudian keluar dari rumah, kena keluar daerah. Dua lesen ni, dua syarat ni kena lepas. Benefitnya apa? Boleh shortkan. 4 jadi 2. Yang 4 dia jadi 2. Jangan 3 kau buat 1,5 je. Mula faham? Itu boleh tak puan, sekarang ni puan nak solat kat rumah kan? Boleh tak kita ambil benefit musafir? Tak boleh, sebab tak cukup. Syaratnya kena keluar 80 dah, tapi tak keluar rumah. Tapi dalam perjalanan ni kan, tahulah kan, lagi-lagi kalau mereka ini lagi-lagi naik kapal terbang everybody can fly. Faham? Dia dah bagi kita beli ni 50 kilo, pergi sana satu beg tak boleh lebih 32 kilo. Aku kena itu. Lebih sekilo, kena rombak balik. Baru ya kan, baru faham apa maksud aku kan. Jadi takut-takut nanti sibuk nak timbang lah, nak itu, nak beratur, anak terkencing, suami terberak. Betul tak kan? Takut tak sempat solat kan? Boleh tak dia sebelum keluar dia solat? Dengan alasan jamak tamam hajat. Tapi empat. Ini ada. Ini ada. Ulama mazhab Syafi'i membincangkan jamak tamam hajat dibenarkan. Mereka tanya jelajah lagi 20 minit ni. Atau nak buka bab ni. Faham? Ada apa lagi nak tanya? Baik. Tak pasti ke pasti najis? Itu saja. Kalau pasti, kalau tak pasti solat je. Okey, teruskan soalan. Kalau pasti maknanya boleh tak sampai di rumah? Okey. Baik. Kejap puan. Bagi spesifik. Sampai rumah pukul berapa? Solat masuk sampai rumah pukul berapa? Dah masuk? Sampai rumah dah masuk Isyak. Baik. Kita ambil Zuhur Asar. Sampai rumah pukul 5. Baik. Sampai rumah pukul 5. Sebahagian ulama dia mengatakan tadi nak solat sebab baju tengah ada najis. Sebahagian ulama sampai rumah dia boleh jamakkan tadi tu lah. Sebab dia masih ada hajat tak? Dia masih memang dalam hajat. Betul tak kan? Ada keperluan daripada musafir, dia sedang balik. Ada ulama memang mengatakan dia boleh jamak tamam. Cuma nanti ulama berselisih. Sama ada 4-4 ataupun 2-4. Sebab waktu zuhur tadi dia sebagai apa? Ya. Dia dikira hutang waktu tu musafir, bayar juga musafir. Mika pergi London, pinjam kawan duit 100 euro. Aku bayar je nanti sampai dekat Subang. Mika bayar 100 ringgit. Faham maksud saya? Ini sebahagian ulama. Saya katakan begini, kenapa saya bagi terus? Sebab nanti ustaz kau cakap lain, ustaz cakap lain. Betul tak kan? Kita lombokkan semua. So ada perbincangan mengatakan begitu. Jadi katakanlah tadi dalam perjalanan sebelum dia sampai daerah rumah dia tu, dia masih lagi zuhur tak habis lagi. Betul tak kan? Berarti dia masuk, dia
dia masuk kawasan rumah ni, dia dah masuk asar. Jadi zuhur dia tadi fully sebagai musafir tak? Tapi sebabkan kesibukan hajat semua, dia tak boleh solat kan. Jadi ulama kata boleh dijamakkan kat rumah, memang boleh jamak lah. Kalau tak jamak kat rumah, kat mana pula dia nak jamak? Kan jamak kat rumah, cuma ada berselisih. Ada kata 4 sebab dia dah kat rumah. Ada kata 4 sebab waktu zuhur tadi memang dia lesennya hutang, status dia berhutang musafir. Tapi 4 dah dimukim. Ada berselisih di situ. Okey puan Ya puan. Ada berwhatsapp atau Facebook antara lelaki dan Adab dia. Wanita ada perintah Allah, dirikanlah solat, betul? Lalu berpuasa, betul? Jaga harta suami, betul? Jangan bagi masuk dalam rumah lelaki tanpa seizin suami. Berapa dah? 4. Yang kelima, jaga farji. Berapa? 5. Siapa jaga 5 ini, maka Allah akan bagi dia mastaki untuk ke syurga. Syurga ni ada 7 pintu, Allah bagi dia mastaki, dia boleh akses mana-mana pintu syurga. Maksud farji di sini bukan anu tu je. Maksudnya kadang-kadang minta ampun, minta maaf. Dulu waktu saya sempat bekerja, kadang-kadang mentang-mentang dia dah di satu department sampai 10-15 tahun. Jadi lelaki dengan perempuan rasa-rasa dah ada tahap halal. Mula faham? Tepuk, bertampur. Alah you ni, aku tak reti nak menggedik ni. Faham? Farji ni, maruah wanita, dia hanya boleh bercakap intonasi itu hanya untuk suami je. Jangan bagi ke orang lain. Alah sayang. Pernah faham saya? Itu namanya farji. Para ulama mentegaskan begitu. Jadi adab WhatsApp ke, adab itu ke, sebahagian ulama ya sampai katakan kalau dia berinteraksi dengan sama bukan mahram dia letak gambar hati. Faham? Dia gembira, dia letak, padahal dia isi orang. Padahal benda tu tak niat apa kan? Benda itu termasuk kata ulama, termasuk sebahagian menjaga faham. Mana faham apa? Jadi maksudnya apa? Untuk jadi orang perempuan straight to the point. Tak payah tak payah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, okay, alhamdulillah, syukur. Betul tak kan? Tanda syukur, senyum tanda gembira. Kadang-kadang ada emoji. Kan ada main emoji kan? Emoji ni kadang-kadang orang akan salah tafsir dengan emoji tu. Ini termasuk lingguk bahasa suara tadi. Ini farji. Adabnya semualah. Kalau perempuan jaga adab dia, lelaki juga tak boleh akses wanita sedemikian rupa. Hati-hati. Ya tuan-tuan. Wallahu a'lam. Lagi? Tadi ada yang angkat tangan. Macam mana? Mahram, okey. Oh, mahram, bermusafir. Baik. Betul. Mahram ya, bagus betul mahram, bukan muhrim ya. Banyak orang panggil muhrim. Muhrim tu orang yang dalam berpakaian ihram. Ya. Okey. Mahram, kalau sebahagian ulama mengatakan begini, terlebih dahulu ada orang yang protes, wanita, Ustaz, Islam ni tak adil. Yang jantan tu nak berjalan ke mana-mana bebas, tak payah ada mahram. Tapi perempuan tak boleh keluar tanpa mahram. Keluar tu keluar daerah lah. Keluar daerah, setakat dia pergi sekolah, balik sekolah tu tak kena lah. Satu, di sini Allah memang memuliakan wanita. Sebab
ada satu orang Kristian ni, dia debate dengan ulama. Dia kata, kenapa dalam agama Islam tidak membenarkan perempuan untuk bersalaman dengan lelaki lain, keluar ke mana-mana tanpa teman. Apa dia kata? Sebab wanita di tempat kami wanita istimewa. Dia tanya, Raja Britain, Ratu Elizabeth, semua orang ke boleh jumpa dia, salam dia? Kalau permaisuri, semua orang boleh senang salam dia tak? Tak. Dia kalau keluar, ada assistant, ada pengawal tak? Begitulah Allah meletakkan kedudukan wanita sebagai permaisuri. Sebab wanita memang permaisuri. Dia nanti menjadi queen kepada bidadari-bidadari di syurga. Jadi, kalau cerita dia pergi keluar dalam keadaan tanpa mahram, di sini ulama membincangkan dengan panjang lebar. Kalau bincang waktu ni, apa yang dapat kita bincanglah. Satu, ada yang mengatakan ketika dia sudah melepasi umur tertentu, dibenarkan. Supaya dia tidak lagi dapat tarik perhatian orang luar. Tapi masalahnya, tanpa mahram, apa-apa jadi dekat sana, siapa urus dia? Betul tak kan? Itu satu. Yang kedua, tapi kalau kita tengok dalam visa umrah, visa haji, dibenarkan tak? Umur berapa tu biasanya? Sekarang berapa? 45. Dibenarkan kan? Dibenarkan. Kalau 45 dibenarkan. Kenapa ulama Arab Saudi membenarkan? Sebab dah sampai waktu yang dia tidak menimbul fitnah. Jadi itu ada alasannya. Jadi kalau kita, itu pun boleh keluar tanpa mahram atas alasan ibadah. Kalau pergi Phuket, Bandung, mula faham maksud saya tuan-tuan? Jadi seeloknya dengan mahram. Ajaklah anak. Laki dah tak ada ustaz, kahwin lagi. Jadi ajaklah mahram. Ya tuan-tuan ya. Jadi kalau nak berjalan pun jalan dalam negara je lah. Ada tak kan? Macam mana? Macam mana? Itu yang saya katakan. Kalau ramai tadi dibenarkan tak? Kalau tadi dia pergi, syaratnya melepasi umur tadi kan? Dibenarkan? Dibenarkanlah. Tapi mereka lebih spesifik membenarkan atas alasan-alasan yang dibolehkan. Tapi ada orang menggunakan lebih hujung umur 40 dah bolehlah keluar tanpa mahram. Ada pula yang pakai begitu. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau melakukan haji, yang tak ada siapa nak berikut, kami dah tak boleh. Umur 45? Umur 45 boleh ya? Sebab alasan ibadah tadi yang dibenarkan. Dia boleh keluar juga sebab alasan ibadah. Dan mereka, sebagai ulama mengatakan kalau bukan alasan ibadah, tak boleh. Tapi benda ni macam dah tak ketat sangat ya. Macam mana? Ya, dia bukan sendiri. Tak boleh sendiri. Sebab kalau pergi umrah tadi tu kan, dia dengan kumpulan kan. Sebab orang pergi mesti berkumpulan. Jadi kalau kat sini walaupun dia lebih 45, sendiri tidak dibenarkan. Maksudnya dia pergi berkumpulan. Itu dibenarkan. Itu tentang mahram. Ya tuan-tuan. Yalah, kadang-kadang kita melihat manusia ini takdir hidupnya tak sama. Betul tak kan? Ada orang yang terpaksa, ustaz, dia terpaksa bekerja. Betul tak kan? Kalau dah terpaksa bekerja, dia tulang belakang keluarganya dibenarkan. Termasuk juga wanita yang dalam keadaan iddah. Betul tak kan? Kalau dia yang cari duit, dia yang urus semua, iddahnya di situ ada kemurahan. Dia tetap keluar untuk bekerja. Tapi tak payahlah pakai warna hijau, kuning, merah tu. Dia keluarlah dalam keadaan biasa saja. Tapi asalnya boleh keluar tak?
tak boleh. Tapi kalau ada yang darurat, dia yang terpaksa mengurus, betul tak kan? Dibenarkan untuk dia keluar. Itu dibenarkan. Wallahu a'lam. Lagi? Hari ni kita ringan-ringan je lah. Ya. Sebab kalau selanjutnya kita akan membincangkan satu topik dengan agak luas ya, dengan masa yang singkat takut serba tak cukup. Sebenarnya saya nak bincang bab yang malam tadi kita bincangkan di masjid. Sujud terakhir dilamakan. Kan ramai kan di kalangan kita waktu sujud solat wajib dia melamakan sujud dia tu. Dan orang rasa benda tu tak salah. Tapi tak bincang hari ni lah, tak ananya sempat. Ini promotion untuk kelas bulan depan. Orang marketing. Sebab dosa ni ada dua puan. Satu dosa yang bernamanya sebab syahwat. Satu dosa sebab dipanggil syubhat. Dosa syahwat, si pelakunya tahu dia buat dosa. Dosa yang disebabkan keinginan peribadi. Mencuri, berzina, minum arak, betul tak kan? Dia tahu tak tu dosa? Dia tahu. Ini syahwat. Ini bukan tak ada masalah, ni orang tahu, si pelakunya tahu. Yang bahaya, yang banyak setan promotekan adalah dosa syubhat. Dosa syubhat, dia tak tahu yang dia berdosa. Dia nampaknya beribadah tapi dosa. Apa dia? Banyak. Jadi benda tu kita akan bincang di kelas akan datang. Itu promotion. Marketing episod yang akan datang. Episod hari ni tanya jawab je. Ada apa nak tanya lagi? Jadi tuan-tuan, semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Jadi kesimpulannya kita bincang apa hari ni? Boleh ke peserta kurban memakan seluruh daging kurban yang dia sembelih? Menurut mazhab Syafi'i, satu pandangan kata boleh. Tapi satu kepandangan yang mana majoriti mengatakan tidak boleh. Yang itu yang banyak diterima pakai. Cuma pakcik tadi tu pun melampau juga. Betul. Dah lah minta orang masjid sembelih kan. Lepas tu bolut sorang-sorang. Betul tak kan? Jadi kalau dalam keadaan tadi, kisah tadi contohnya tu, okey, yang menyembelih boleh meminta upah. Tapi upahnya tidak boleh daripada haiwan kurban tu. Bukan daging je, kulit dia pun tak boleh. Jadi dia kena add on costing untuk tukang sembelih. Ya, yang itu. Untuk hukum lepas, tapi untuk kemasyarakatan biadab. Betul tak kan? Kurang sopan lah. Hantar dekat masjid, ambil bawa balik seko-seko dia papah. Kalau seko-seko dipapahnya, lepas orang masjid tak payah melapah, tak payah mengulit. Ini siap timbang bawa balik semua. Itu yang jangan risau. Ada pula, Ustaz, 1/3 seekor kambing 21 kilo, 1/3 saya punya 7 kilo. Dia pergi tuntut dekat masjid, dia punya 7 kilo. Balik. Ada tak ditetapkan 1/3? Tak ada. Ketika peserta kurban bersetuju untuk ikut kurban di masjid, automatik dia kena ikut peraturan orang dia cuma dapat bahagian dia sekilo atau lebih sikit, 2 kilo. Yang lain semua dia bagi rata. Dia tak boleh nak tetapkan. Faham maksud kami? Okey, sebab peserta kurban dia yang sembelih. Sebenarnya 4 kerja peserta kurban, cari kambing sendiri. Kau singkap gigi dia, umur dia berapa, tanduk, lutut semua cari sendiri. Lepas tu sembelih sendiri, lapah sendiri, agih sendiri. Tapi semuanya siapa yang buat? Masjid buat. Boleh minta tolong masjid. Jadi kalau tuan, saya minta abang cameraman kita minta tolong, bang, besok hantar saya ke airport pukul 3 pagi.
Contoh. Abang pun kata, boleh Ustaz. Gila kau tak boleh. Ustaz ni, betul tak? Padahal tapi boleh lah. Bila dia boleh, okey. Boleh tak abang yang saya minta tolong dia tetapkan peraturan? Ustaz, boleh tak saya hantar Ustaz pukul 12.30 awal sikit ke airport sebab besok saya ni. Boleh tak? Sebab dia yang diminta tolong. Sepatutnya dia yang letak peraturan. Ini tidak, saya pula yang tetap peraturan. Bang, pukul 3 tepat bang. Jangan bawa kereta biasa-biasa. Saya nak Mercedes. Melampau tak? Jadi peserta kurban dalam minta tolong AJKK Masjid, faham maksud kami? Syarat itu yang menetapkan siapa? AJKK Masjid. Kalau bersetuju kami uruskan macam ni, okey, nanti daging ni kami tak pecahkan sepertiga orang miskin. Ada pula, Mam, daging aku ni 1/3 mesti orang miskin 1/3 mesti hadiah Boleh tak dia kata macam tu? Tak boleh. Sebab macam mana kalau 10 orang perangai macam-macam, macam mana pengurusan masjid? Akhirnya dia tak jadi tetap diikut apa pengurusan masjid. Yang ini juga banyak berselisih. Ada orang rasa dia tak puas hati. Dia kata AJK Masjid ambil lebih hak dia, tak bagi hak dia. Tidak. Ketika bersetuju AJK Masjid uruskan, berarti bersetuju juga dengan peraturan yang ditetapkan AJK Masjid. Itu yang kita bincang tadi. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf dengan bahasa saya terkasar yang tak sedap didengar. Subhanakallah wa bihamdi, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.